Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan sambung perbincangan kita pada muka surat 187, 188. Kita dah baca ni, sekali imbas, cuma kita akan bincangkan semula berkaitan dengan zon yang dibenarkan dalam syarak, seperti mana yang Ana sebutkan di akhir kelas yang lalu, iaitu pada 2 minggu yang lepas. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. Dan kita tidak boleh menghukumkan kepada mereka, iaitu kepada orang-orang Islam, bikufrin, dengan hukum kufur, wala bisyirkin, begitu juga dengan hukum syirik, wala binifaqin, begitu juga dengan hukum nifaq, ma lam yazhar minhum syai'un min dhalika, selagi perkara itu tidak zahir dari mereka, selagi perkara itu tidak terzahir dari mereka. Wa nadharu sarairahum ila Allah Ta'ala, dan kita tinggalkan urusan dalaman mereka atau urusan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita menghukum secara zahir dan melarang kita daripada mengikut sangkaan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang kedua, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan zan, sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Ini yang Ana sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dalam hadis, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang beriman daripada melakukan zan atau menjauhi banyak perkara zan. Tetapi lafaz yang Allah sebut di sini, inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebahagian daripada zan itu adalah dosa. Allah tidak sebut semua zan. Bererti ada zan yang dibenarkan dalam syarak. Sebelum tu, apa di zan? Apa di zan? Sangkaan. Kalau syak, saya syak dia ni ambil duit. Syak. Kalau saya rasa dia curi kot. Dan lepas itu dalam perbincangan usul fiqh,
kita ada beberapa bab yang bincangkan bab ini. Hatta dalam ilmu mantik pun bincangkan perkara ini. Bab maratibu ta'alluqil idrak bisyai'. Bab maratibu ta'alluqil idraki bisyai'. Bab level dan martabat pengetahuan, tahap pengetahuan kita terhadap sesuatu. Kalau sesuatu dia ada 6 martabat. 6 level, 6 martabat. Martabat pertama, seseorang yang tidak mengetahui sesuatu dengan betul, malah dia salah faham. Dia tak tahu sesuatu yang betul, malah dia meyakini sesuatu yang salah dan berterusan di atasnya. Maksudnya kalau orang kata apa hukum solat zuhur, dia kata sunat. Dijawab dengan yakin. Kalau kita tanya, kita ambil contoh ni, contoh untuk faham, kita bentuk soalan lah. Tanya, apa hukum solat zuhur? Kita nak tahu tahap ilmu dia. Dia kata sunat. Bukan solat zuhur. Solat zuhur yang 4 rakaat, solat fardu tu sunat hukum dia. Contoh. Orang yang begini, dia level yang paling bawah. Mengetahui sesuatu, dia tak tahu suatu kebenaran, malah meyakini sesuatu yang salah dan dia berdegil di atasnya. Orang begini dinamakan sebagai al-jahlul murakkab. Jahil yang berganda. Dia jahil yang berat. Orang kedua, kita tanya tentang dia, apa hukum solat zuhur? Solat zuhur ni orang tahu sangat. Katalah kita, apa hukum tahiyatul masjid? Apa hukum solat tahiyatul masjid? Solat zuhur confirm orang tahu. Jadi kita ambil contoh lain. Apa hukum tahiyatul masjid? Dia pun kata, tak tahu Ustaz. Tak pernah belajar. Tahiyatul masjid tu apa Ustaz? Dia pun tak tahu apa tu tahiyatul masjid. Dia tahu solat tapi tak tahu. Orang begini namakan sebagai tahap dia bukan al-jahlul basit. Jahlul basit, ba sin ya ta. Kita nak tulis. Susah pula sana. Apalah. Jauh papan putih kita. Main. Al-jahlul basit, jahil yang ringan. Dia jahil tapi dia tidak declare, dia tahu diri dia jahil. Jahil, dia tak tahu maklumat langsung. Dan orang jahil basit ni senang dididik, senang diketahui. Dia tanya, jadi apa tu tahiyatul masjid? Dia tahu tahiyatul masjid tu solat ketika kita masuk masjid. Jangan duduk dulu. Tahiyatul masjid tu menghormati masjid. Masuk masjid mesti kita solat. Kenapa tu nama jahlul basit. Jadi tak tahu langsung. Yang tadi dah tak tahu yang betul tapi dia yakin benda yang salah. Tahap ketiga, orang kita tanya, apa hukum tahiyatul masjid? Tanya kat dia, apa hukum tahiyatul masjid? Dia kata, contoh dia kata, wajib. Orang tanya yakin? Agaknya kot. Pernah dengar macam tu. Dia tak sampai pada 50-50. Agaknya kot macam pernah dengar yang wajib. Jadi memang ada kaul kata wajib. Tapi tahap pengetahuan dia itu tentang hukum ini adalah tahap waham. Waham ni kurang dari 50%. Dia agak ditahu tapi tak kuat. Kalau yang jahil tak tahu langsung, 100% tak tahu, memang tak tahu. Dia tanya. Ada orang dia tahu satu benda tapi dia agak-agak, mana dia sikit-sikit tahu. Tahap yang ketiga, tahap syak. Bila orang tanya,
Apa hukum tahiyatul masjid? Kata Ustaz, wajib ke sunat? Saya tahu wajib ke sunat. Dia teragak-agak. Jadi tahap dia tu 50-50. Kalau 50-50 namanya syak. Syak. Tahap yang keempat, kelima. Tahap kelima, kalau orang tanya apa hukum tahiyatul masjid, dia kata sunat. Sunat, Ustaz. Yakin? Saya rasa lebih kuatlah sunat. Sebab begini begitu, sebab tak, dia bagikan ni. Tapi yakin ke? Tak yakin 100% lah. Tapi saya rasa mana rajih macam ni lah kalau ikut kepada dalil, dia faham. Dan ni dia tahu ilmu berkaitan dengan tahiyatul masjid tu, dia tahu namanya zan. Ilmu pengetahuan, dia tahu sesuatu melebihi pada tahap 50-50. Lebih pada 50-50, tapi tak sampai tahap yakin. Dan yang keenam, orang tanya apa hukum solat zuhur? Tak boleh buat yaitu tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid menghukum ni zanni. Kita ambil contoh balik solat zuhur, itu wajib. Jadi dia tahu, dia yakin 100%. Satu masalah, ada masalah yang ijma'. Masalah ijma', masalah muttafaq, ini 100%. Masalah yang 100% bila dinafikan, ini yang menjadi ulama. Cerita tentang orang tu boleh jatuh jadi kafir, menafikan kewajipan solat, menafikan kewajipan menutup aurat, benda yang maklum. Al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Semua orang beragama tahu benda tu, atau benda tu dah ijma', orang dah cerita kat dia, tolak. Dia masalah apa? Masalah ibadah yang diijma'kan, begitu juga masalah hukum secara umum yang diketahui dalam agama secara ijma', secara 100%. Begitu juga masalah-masalah akidah yang telah diijma'kan. Bila berbeza dengannya, berbeza dengan dia dah melakukan satu dosa. Kalau dalam bab akidah, perkara yang telah diijma'kan oleh salafus salih, walaupun ianya ada ihtimal secara yang mana secara kalau nak cerita-cerita balik, nak cuba cari korek-korek, ada syubhah, boleh jadi ada syubhah. Tapi perkara ada ijma', orang yang melanggar ijma' salafus salih ini, mereka adalah ahli bid'ah. Jadi masalah-masalah yang salaf dah ijma'kan, dah tak ada perbezaan pandangan semua sekali. Tiba-tiba ada orang yang bagi pandangan. Pandangan tu dia tak salah, dia pandangan yang berbeza dengan ijma' salafus salih dan confirm dia salah bagi dia. Tapi dia salah kerana takwil. Dia nampak, saya rasa ayat ni boleh makna macam ni lah. Pandangan dia tu pandangan yang menyalahi ijma'. Di sini dah terjadinya ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Khawarij ketika menghukumkan kafir terhadap pelaku dosa besar, yang setiap dosa besar lakukan bid'ah dalam bab tersebut. Qadariyah menafikan Allah Subhanahu wa taala, Jabariyah menafikan kemampuan makhluk atau ikhtiar makhluk dalam beramal. Mu'tazilah mewujudkan bid'ah baru, iaitu menjadikan akal sebagai perkara yang masdar yang utama, yang yakini, menyamai Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dalam istidlal, ataupun menolak orang-orang yang menolak sifat-sifat yang salaf telah ijma' menerimanya, menolak Allah Subhanahu Wa Taala di atas sebagainya, perkara yang telah ada Al-Quran secara jelas, ada kat hadis, ada dalam ijma' salaf. Tapi kenapa kita tak kafirkan? Ada ulama yang kafirkan sebelum tu, ada ulama yang kafirkan kerana dilihat mereka ni melanggar nas. Tetapi oleh kerana adanya, bila masuknya ilmu kalam, dia menjadikan ayat yang jelas pada pada zaman salafus salih jadi benda yang ragu. Kerana ilmu kalam, ilmu mantik yang mereka belajar, dan ilmu kalam, kaedah mantik dalam ilmu kalam yang mereka belajar, mereka dah hafal. Mustahil bagi Allah tu bertempat, dan dipaham pula
Arash itu sebagai tempat seperti tempat makhluk dikelilingi oleh macam-macam istilah yang dalam ilmu mantik menyebabkan dia menolak perkara tersebut. Jadi hukum asal, sebab tu kata Ibn Taymiyah, kalaulah ilmu kamu seperti ilmu aku, kemudian aku tolak Allah Izzat Arash, kafir. Tapi oleh kerana kamu ada syubhah, aku tak boleh kafirkan kamu. Jadi masalah tu, kalau ada ulama kata kufur pada masalah itu sendiri, tapi tidak menjatuhkan kekufuran kepada ahli bid'ah atau kumpulan tertentu kerana mereka menolak perkara yang telah sepakat itu dengan takwilan. Takwilan artinya mereka bukan nak lawan dengan Allah, bukan nak lawan dengan Rasul, tapi sebab dia belajar dan meyakini kaedah tertentu atau perkara takwilan tertentu menyebabkan dia menolak nas itu dan menafsirkannya cara berbeza dengan salafus salih. Manakala perbezaan yang tidak diijma'kan seperti perbezaan dalam masalah metodologi dan sebagainya, tak boleh kita kata orang tu jadi ahli bid'ah. Contoh, orang tak terima tauhid 3. Boleh kita ahli bid'ah? Tak terima konten dan isi tauhid 3 ialah bid'ah lah. Mana boleh? Saya tak nak, saya nak sembah selain Allah, mana boleh? Atau saya tak yakin saya rasa Tuhan selain Allah, tu kafir lah, kufur. Atau saya yakin Allah tak ada nama, tak ada sifat, bid'ah lah tu. Mana isi kandungan. Tapi kalau sekadar pembahagian tu kepada 3, saya tak nak kata tauhid kepada 3. Pening kepala. Saya tak boleh bezakan yang mana af'al, yang mana sifat. Af'al adalah perbuatan Allah dengan sifat Allah. Kita ada tauhid al-asma'. Dalam nama Allah tu ada sifat-sifat Allah, dan dari situ juga ada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya confused dah kalau macam ni. Saya lebih mudah perkara yang berkaitan dengan ilmiah, ilmiah dan juga tauhid amaliyah. Ilmiah, apa yang perlu saya tahu dan apa saya perlu buat. Apa perlu saya tahu itu tauhid al-ilmi, apa yang perlu saya buat tauhid amali. Jadi terjadilah ulama yang mengatakan tauhid ada 2, tauhid ilmi dengan tauhid amali. Apa yang perlu saya tahu tentang Allah, apa yang perlu saya buat tentang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adanya ulama yang mengatakan tauhid ada 2, tauhid amali dengan tauhid ilmi. Ataupun mereka namakan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tak ada sebut asma' sifat. Sebab asma' sifat termasuk dalam rububiyah, sesuatu yang perlu diketahui berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tauhid ada 2, rububiyah dan uluhiyah. Jangan kata salah. Tauhid ada 3. Kau jangan jadi ada bid'ah nanti. Tauhid 3, rububiyah, uluhiyah dan asma' sifat. Kata tak apalah. Istilah tu secara tepat, secara satu tak dinaskan, tak dalam nas. Tapi perbezaan ini lihat pada perbezaan secara istilah ke atau perbezaan secara hakikat. Ada orang yang berbeza secara hakikat. Dia kata boleh minta kepada selain Allah, boleh seru pada selain Allah. Itu beza hakikat. Ada orang memang tak boleh. Dia cuma dalam pembahagian tadi saja, pembezaan istilah sahaja. Yang beza istilah tak ada masalah. Kita tak kata mereka terkeluar dari Ahlussunnah wal Jamaah hanya kerana tidak menerima teori yang kita bawa. Tapi kalau bukan teori lah, metod yang kita bawa. Tapi kalau yang ditolak itu adalah hakikat suatu perkara yang terkandung dalam syarak. Seperti dia akur bahawa ada selain Allah yang atur alam. Wali fulan atur kawasan sekian dan sekian. Mana adanya manusia yang ditugaskan untuk mengaturkan alam. Awalnya cerita macam ditugaskan ikut perintah Allah. Lama-lama dia pula sama dengan Allah. Tahap dia bersatu dengan Allah. Maksudnya satu level dengan Allah. Asalnya manusia itu dapat tugas. Allah bagi begini begitu, dapat tugas begitu, dapat tahu dan dapat ilmu daripada Allah secara langsung. Lama-lama manusia naik level sampai dia bersatu dengan Tuhan. Kalau begitulah pemahamannya, kata dia adalah ahli bid'ah. Malah pemahaman tu kufur pada asalnya. Kufur. Tapi untuk orangnya kita tak hukumkan kufur. Kenapa? Meletakkan sifat rububiyah, sifat ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta malaikat, kita pun tak kata malaikat mengatur atau membantu Allah dalam mengatur alam yang kita bincangkan pada yang lalu. Kita tak kata malaikat kenapa Allah cipta malaikat untuk bantu Allah uruskan alam. Salah. Perkataan boleh jatuh jadi syirik. Malaikat bukan pembantu Allah.
Allah ciptakan malaikat untuk memperlihatkan kuasa dan keagungannya, dan malaikat tidak melakukan satu tugas kecuali dengan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takkan lawan Allah bila Allah perintahkan dan mereka buat perintah Allah. Oh. Jadi malaikat bawa wahyu, Jibril bawa wahyu dengan perintah Allah. Mikail turunkan hujan dengan perintah Allah. Malaikat maut cabut nyawa dengan perintah Allah. Di situ melihat kebesaran Allah. Kalaulah malaikat yang begitu hebat kekuatannya, taat pada Allah, siapalah kita. Tapi kita tak boleh nak kata ada manusia yang mengambil tugas seperti malaikat. Tak boleh. Tak boleh kata ada orang yang tugasnya dia uruskan hujan atau dia uruskan jaga hutan, jaga laut. Tak boleh. Sebab apa? Manusia dan jin tidak ditugaskan untuk uruskan perkara demikian. Tak diperintahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Tugas kita buat perintah Allah. Allah turunkan Quran, turunkan hukum hakam, ikutlah hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah suruh buat, yang Allah suruh tinggal. Jadi kalau kita pergi ke alam, kita bukan pergi dengan perintah Allah, kita pergi kerana kemaslahatan. Pergi ke laut tangkap ikan, pergi ke lombong cari emas, pergi ke pasar cari duit. Mana kita pergi kat mana bukan mengatur alam, tidak, tapi untuk kemaslahatan kehidupan kita. Boleh pergi sampai ke bulan ke apa untuk kemaslahatan, tak masalah. Bukan kita, itu bukan berarti kita beristi'anah atau beristighasah dengan pokok dan sebagainya. Kita pergi kat pokok, potong. Ambil apa? Ambil kayu. Ambil kayu dia, ambil gaharu dia, ambil getah dia, kita tarik sebagainya. Bukan kita beristi'anah atau istighasah. Istighasah permintaan daripada kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan bahasa isti'anah dengan makhluk ikut bab kemampuan, itu bab kita bincang mengambil asbab. Apabila permintaan itu sesuai dengan asbab. Okey, balik kepada ayat ni. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala larang kita daripada mengikut zan. Jadi kita zan dekat mana? Zan ni sangkaan kita. Ikut sangkaan. Jadi sebahagian daripada sangkaan itu tidak baik. Kalau zan bab-bab tertentu berkaitan dengan isi hati orang kita, atau berlakunya pergaduhan sesama Muslim kerana zan sebagainya, kita tak boleh amalkan. Zan yang menyebabkan perpecahan, zan sangkaan kita yang menyebabkan berlakunya kemudaratan, dilarang oleh syarak. Tapi ada zan yang dibenarkan, iaitu zan untuk kemaslahatan. Zan untuk kemaslahatan, iaitu zan yang disertai dengan qara'in, dan ianya bab yang membawa maslahah. Zan itu dibenarkan. Sebab dalam syarak ada perkara yang kita tak boleh ikut zan, ada perkara yang kita boleh ikut zan. Dalam akidah, dalam menceritakan tentang urusan hari akhirat, asma wa sifat, urusan tauqifiyah, urusan tauqifi yang Allah tetapkan, tak boleh pakai zan. Tak boleh kita pakai zan. Dia bab yaqiniyah, bab tauqifiyah, bab memang Allah beritahu, Nabi beritahu. Bab-bab ni nak faham macam mana. Zaman sebelum Nabi diutuskan, orang Arab tak tahu langsung, kebenaran tu memang tak ada. Contoh bab ibadah. Kenapa ibadah tauqifi? Sebelum datang Nabi SAW, tak ada satu ibadah pun yang dibuat oleh orang Quraisy atau orang manusia dunia ni yang tidak disyariatkan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak mengiyakan mana-mana amalan yang mereka cipta sebagai satu amalan yang benar. Kebenaran itu, ibadah hanya diterima setelah Nabi mensyariatkan. Allah syariatkan melalui lisan Nabi SAW. Melalui Al-Quran dan Sunnah baru jadi ibadah. Bab ni bab tauqifi. Atau maklumat berkaitan dengan syurga dan neraka, berkaitan dengan akidah. Apa yang orang Quraisy percaya semua sekali itu, dia tak boleh jadi satu kebenaran. Tak boleh.
Tidak ada satu yang meyakinkan. Tak ada satu boleh diterima. Kecuali Nabi beritahu tentang syurga, tentang neraka. Di bab ibadah ni dan akidah. Tetapi bab berkaitan dengan akhlak dan sebagainya, ada perkara yang akhlak-akhlak yang baik yang Quran ikrarkan. Bukan kata akhlak tak ikut Quran, tak. Ada akhlak yang Quran ikrarkan. Memuliakan tetamu, hormati ibu bapa, bercakap jujur di kalangan orang Arab, dan banyak lagi akhlak-akhlak baik yang Allah ikrar, yang ada, yang Allah Subhanahu Wa Taala kata memang betul, dan Allah bagikan pahala lagi. Sebelum tak ada pahala, tapi lepas dah jadi dia ada kalimah la ilaha illallah, dia dah ada Islam, dibuat tu sesuatu yang memang dianggap baik pada sebelumnya, Allah ikrar. Ada sesuatu yang dianggap baik tapi Allah tolak, seperti mana masuk rumah, saya dah sebut masuk rumah orang melalui pintu belakang. Allah kata fatul buyuta min zuhuriha, waqtul buyuta min abwabiha. Datang masuk rumah orang melalui pintu utama, bukan dari pintu belakang. Dan ini semua kita dah bincangkan. Cuma ada zon yang dibenarkan amal kat mana? Dalam bab ibadah, kita ibadah kita tauqifi, akidah tauqifi. Tapi dalam bab zanniyah, bab ijtihadiyah, ataupun kita kata bab yang idza ta'azzar yaqin fayu'malu bil-dhann. Bila yakin kita tak mampu mencapai keyakinan, kita beramal dengan zan. Dalam ibadah ada bab yang kita amal zan. Dan hukum hakam banyak bab yang kita amalkan zan. Contoh zan. Bab ibadah, kita tak boleh buat suatu ibadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Kerana al-aslu fil ibadah at-tauqif. Asal ibadah itu adalah tauqif, sesuatu yang ditetapkan oleh syarak. Sebagian ulama berkata al-aslu fil ibadah at-tahrim. Sebagian sebut asal ibadah itu adalah pengharaman, tak boleh beribadah kecuali apa yang disyariatkan. Atau al-aslu fil ibadah at-tauqif, asal ibadah itu adalah ketetapan. Tetapi ada setengah ibadah, kita nak laksanakan ibadah, ada unsur-unsur tertentu yang kita tak mampu yakin pada setengah keadaan. Allah perintahkan kita menghadap kiblat. Betul? Ketika solat. Solat confirmlah benda yakin. Kita tak ada cipta solat cara sendiri sebagainya. Itu selesai. Bab asal fil ibadah at-tauqif. Tapi setengah daripada ibadah, bila kita nak laksana, kita tak tahu dengan yakin. Tak mampu. Kan? Tidur kat tepi jalan, buka mata, dah subuh. Handset habis bateri, nak cek. Atau ada handset tapi tak ada kompas. Internet tak ada. Tak tahu kiblat arah mana. Tak tahu kiblat arah mana. Tapi ada perintah untuk solat subuh. Nak tak nak, kita kena solat. Dah ada perintah. Kita bukan buat bid'ah. Wajib kita tunaikan solat. Dah sampai waktu subuh. Cuma kita macam mana kita nak tentukan kiblat? Kalau kita ada ilmu berkaitan dengan, jadi kita pun tak tahu dengan jelas arah kiblat. Kompas pun bukan confirm pun ke? Kalau cerita pun tak confirm juga. Ya, kita tengok matahari, oh terbit daripada arah timur. Jadi arah timur nak peta. Malaysia kat sini, kita arah timur situ terbit kan. Oh Mekah kat mana arahnya? Agak-agak lah lebih kurang sana kot, arah bertentangan daripada arah matahari. Ambil sikit ke kanan contoh. Okey, di sini namanya apa? Kita solat. Kita beramal dengan benda yakin ke zanni? Zanni. Sebab tu dalam ibadah ada qiyas, tapi pada furu', daripada furu' ibadah, bukan mewujudkan suatu ibadah baru. Wujudkan ibadah baru itu bid'ah. Tetapi dalam hukum hakam, dengan cara pelaksanaan tertentu, ada perkara kalau kita tahu dengan yakin bagaimana Nabi ajar, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada perkara yang kita tak pasti. Kita baca pada nas adanya perbezaan.
pandangan ulama dalam memahaminya. Bukan mewujudkan suatu perkara yang baru, tetapi itulah kemampuan kita. Kita bila tak mampu mencapai keyakinan, idza ta'adzarul yaqin, mana kita tak capai tahap yakin 100%, kita kena beramal dengan rajih. Bukan berarti saya tak tahu mana kiblat, lepas tu tak payah solat tak jadi solat. Atau kita tak pasti baju ni bersih ke tak bersih ni, tak pasti. Begitupun cium, fikir balik, tengok bersih ya, tak ada apa-apa tadi, solat je lah dengan baju ni. Itu beramal dengan yakin ke beramal dengan zon? Dengan zon. Zon dengan qarinah, setelah melihat qarinah. Zon yang begini boleh tidak? Boleh. Sebab tu zon, bab qiyas termasuk bab zon kat sini, qiyas. Kita tak tahu wajib ke tak wajib. Contohnya wuduk ketika tawaf. Nabi kata tawaf macam solat. Jadi jumhur kata wajib wuduk. Abu Hanifah kata tidak. Contoh, bab-bab begini bukan mereka mencipta hukum, tetapi nas itu tidak dalil itu bukan satu nas yang sarih pada satu hukum dan tidak diijma'kan. Jadi kita beramal dengan zannur rajih atau ghalabatul zann, apa yang kita rasa paling sesuai dengan syarak. Kerana dah ada perintah, jadi kita wajib beramal dengannya. Apatah lagi bab hukum hakam. Bab hukum hakam, semua sesuatu kat dunia ada hukum, betul? Apa hukum Kamri pakai baju sweater? Harus. Dari mana tahu harus? Ada. Quran beritahu harus pakai sweater. Nabi beritahu. Kita tak mampu nak jawab. Tapi kita tak boleh biarkan satu perkara kat dunia ni tak ada undang-undang syarak. Semua sesuatu. Cerita tentang apa? Mesti ada hukum syarak. So ada kaedah bab keduniaan semua sekali harus, kecuali ada dalil yang melarang. Kaedah ni memudahkan ulama. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa bab keduniaan ini asal, malah ini bukan ni bab jumhur ulama kata mudah nak kenal. Bab keduniaan hukum asalnya harus, kecuali ada dalil yang melarang. Berbeza daripada imam dalam bab makanan, Imam Abu Hanifah asal semua haram kecuali dihalalkan, ada detailnya. Tapi kita faham dulu. Sebab tu kita untuk belajar jangan debat dulu. Sebab tu banyak perkara dan kita jangan terlibat dengan perdebatan dulu, biar debat tu ahlinya kita fahamkan dulu. Okey. Jadi tidak ada satu hukum, bila kaedah tidak ada satu hukum, tak ada satu perkara pun yang tak ada hukum syarak. Tak boleh kata Islam tak ada bab ni tak ada hukum kat dalam Islam ni, Islam tak ada bincang. Tak. Hukum makan bubur durian semasa kuliah pun ada juga, tak ada. Oh, ada. Hukumnya haram sebab tak ajak ustaz. Gurau. Hukumnya harus. Kan? Bab yang tak ada bab keduniaan, tidak ada kaitan dengan agama, amalan-amalan keduniaan, hukumnya harus. Kecuali ada sesuatu yang melanggar syarak. Sebab tu kalau contoh sambut hari jadi, masuk bab mana? Dia kekal dengan amalan yang biasa, kebiasaan, atau ada larangan syarak padanya? Itu bergantung pada kajian. Bila dikaji bahawa betul-betul ini adalah ada orang kaji dia kata ini adalah adat kebiasaan kaum orang kafir, asalnya begini dan begitu, ada bukti-buktinya, kita kena hukum, kita terima hukumnya haram. Tapi kalau orang kata tak ada, semua tak sabit, datang kajian pula memang tak ada dari dulu lagi, kalau ada lah, anak tak jumpa. Jadi kita kata, ada ulama kata perkara ke dunia tak ada apa-apa, tak ada kaitan dengan hukum, mereka hukumkan sebagai harus. Tapi kita tahu kat mana pengamalan hukum. Perkara ini zanni ke ataupun qat'i? Yakin ni zanni. Boleh tak beramal dengan zan? Boleh. Perkara ke mana berkaitan dengan urusan-urusan tertentu, urusan-urusan hukum hakam. Betul berbeza dengan bab ibadah. Ramai orang yang salah faham bab hukum hakam atau bab al-usul fil ibadah atau qif atau la qiyas fil ibadah, tidak ada qiyas ibadah ni, dia celaru habis. Sehingga yang bila jumpa ayat-ayat yang membolehkan amal dengan zon, boleh amal dengan satu perkara yang Nabi tak sebut tapi diamalkan oleh ulama tertentu, dah dijadikan hukum, boleh buat bid'ah pula.
Tidak semestinya. Mesti ada penelitian. Perlu ada penelitiannya. Sebab tu perlu kepada bab-bab ini perlu kepada tafaqquh. Jadi di atas faqih kena bezakan yang mana bab yang dikatakan tauqid aslu ibadah, yang mana dikatakan furu' dalam ibadah. Bab akidah ada tak usul atau furu'? Kena tengok. Istilah usul furu' orang nak pakai tak ada masalah. Usul furu' badiana nak pakai tak ada masalah. Tetapi dengan mafhum yang betul, iaitu perkara yang salaf dah ijma', jangan kata furu'. Yang mana kita dibenarkan untuk melanggarnya. Perkara yang salaf dah ijma' tak boleh kategorikan sebagai furu'. Ramai orang yang cerita tentang usul furu', lah sekali perkara yang salaf dah ijma' dibenarkan untuk orang langgar atas alasan ianya adalah furu'. Sebab itu kita lebih selamat. Caranya bukan sebut usul furu' dalam akidah. Walaupun ada. Anda tidak menolak adanya istilah tersebut dan penggunaan tersebut. Dan ramai-ramai kawan sebut pun anda tak pernah rad. Kecuali kita terangkan pandangan yang lebih baik. Gunakan perkara ijma'. Perkara masalah akidah yang mujma' alaih, yang dah ijma' ataupun tidak. Kalau perkara yang dah ijma' salafus salih padanya, kita orang yang langgar ijma' dia tidak ahli bid'ah. Dalam bab akidah, kerana buat sesuatu perkara yang baru. Tapi kalau perkara yang tidak melanggar ijma' dan ada qaul ulama', ada ulama' ada imam dalam yang mengatakan perkara tersebut, walaupun berbeza dengan pandangan kita, kita kena terima itu satu perbezaan pandangan. Jadi kalau ikut salafus salih, tak semestinya kita ni jumud, tak tahu nak semua benda, tak ada bincang, tak ada perkembangan ilmu dan sebagainya. Itu orang-orang jahil, tak tahu tentang manhaj salafus salih. Sebab tu dalam bab-bab tertentu ulama hantar bab akidah pun ada khilaf. Kata ibadah dalam akidah ada khilaf. Memanglah, tapi bab apa? Adakah bab yang dah ada nas Al-Quran dan sunnah ataupun ada ijma'? Tidak. Khilaf tu pada part-part dalam. Kerana mensyarahkan arti rububiyah uluhiyah pun ada ulama ada pelbagai cara untuk mensyarahkannya. Oh, itu ibadah ke akidah? Akidah. Tu khilaf. Kita kena tahu masalah yang ijma' padanya, yang melanggar sesuatu yang ada pada syarak. Sebab tu kita dah sebut bahawa zaman Nabi ada khilaf yang Nabi benarkan, ada khilaf yang Nabi larang. Dalam bab akidah Nabi khilaf yang tidak dibenarkan. Dalam bab begitu juga dalam bab-bab yang mujma' alaih. Okey. Itu berkaitan dengan janjian bahawa zan, malah hukum hakam, dalam bab hukum hakam kebanyakannya terbina di atas zan sebagai rahmat kepada umat ini. Rahmat kepada umat. Kita sama-sama nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala beramal. Tapi ada setengah keadaan kita tak mampu untuk melakukan atau melaksanakan apa yang kita yakini. Masa tu kita terpaksa pegang pada qaul yang sesuai dengan kemaslahatan. Contoh zaman, katalah kita pegang wajib keluarkan zakat fitrah dengan beras. Tiba-tiba je motor rosak, nak pergi hantar motor rosak kat hutan. Kan? Motor rosak dalam hutan. Pagi raya. Nak pergi beras kat siapa? Tak keluar zakat lagi ni. Tak keluar zakat fitrah lagi. Nak serah pada siapa pun tak tahu. Orang miskin kat mana, motor kita tengah jalan. Masa tu nak tak nak, adakah tak keluarkan zakat terus? Kena keluar. Mesti wajib keluarkan zakat fitrah. Nak tak nak, walaupun kita pegang kata beras, mesti dengan beras, wajib dengan beras, mengikut mazhab Syafi'i dan Hanbali, masa tu kerana ada ruang, ada makhraj. Ada makhraj artinya kita dah tak ada jalan dah nak laksana buat apa yang kita yakin, minta Allah, kita masa tu kita mengambil makhraj dalam waktu kita mesti laksanakan benda yang lebih besar daripada itu. Kita mengeluarkan zakat lebih aula daripada kita cerita beras ke duit. Paling mudah keluarkan duit, transfer ke pusat zakat. Duduk kat tengah, transfer terus zakat sebelum pada waktunya. Betul tak? Rahmat. Tapi bukan rahmat, bukan Islam menggalakkan perbezaan pandangan, tidak. Tetapi sebahagian daripada perbezaan dan khilaf ini membuka ruang kepada kemudahan. Tapi bukan kita tetap rukhas, cari benda mudah, aku tak nak yang susah, aku tak payah tengok dalil, yang mana senang buat. Islam tu kan mudah. Itu tetap rukhas. Kita kata adanya bila sesuatu perkara itu dia susah,
mana susah sangat laksanakan, akan datang kesenangan atau ada kemudahan pada hukum. Okey. Itu yang anda bincangkan, anda janjikan berkaitan secara umum. Anda sebenarnya terlupa, baru tadi ingat. Ada istilah-istilah usul fiqh yang begitu detail. Anda rasa kalau konsepnya faham, okeylah. Ada zon. Ada kita dalam hukum syarak bukan tak beramal dengan zon. Ada zon yang dibenarkan. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ini, Allah kata, inna ba'da zanni ithmun. Sesungguhnya sebahagian zon itu berdosa. Sebahagian bersangka ini dosa. Kerana ada zon yang dibenarkan dalam syarak. Kalau kita nak cerita tentang zon, zon ni ada berapa, kenapa boleh, kenapa tak boleh, dia jadi lebih panjang. Tapi bagus juga untuk tahu. Kita tahu dah 6 maratib. Lepas ni kata maratibul idrak, atau kata maratibul ilm, atau kata maratibul ta'alluqul idrak bisyai, ada 6. Martabat pengetahuan itu ada sesuatu. Tapi al-idrak, pengetahuan yang tak yakin itu ada berapa? Pengetahuan yang yakin satu ialah al-ilmu 100%. Itu yang yakin. Pengetahuan yang kejahilan ada 2. Jahil murakkab dengan jahil basit. Pengetahuan yang tidak 100%. Al-idrak ghairu jazim. Idrak yang tak jazim, yang tak confirm. Ada berapa? Ada 3. Kalau kata idrak ghairu jazim ada 3, iaitu waham, syak dan zan. Jadi daripada asalnya 6 tadi boleh pecah jadi jahil ada 2, yakin 1, dan yang pengetahuan yang tidak yakin itu ada 3. Yang mana perlu amal antara 3? Zan itu diamalkan dalam syarak. Syak tak boleh. Tak ada syak dalam ibadah. Waham lagi tak boleh. Ibadah, kerana asal ibadah adalah tahrim. Asal ibadah adalah tauqif. Bangun, aku dah wuduk ke belum tadi? Dia tak boleh beramal dengan syak. Kena cari qarinah atau qara'in untuk tahu yang mana lebih kuat. Jadi zan, dia tak ada ni. Contoh Nabi SAW kata, iza syakka hadukum, bila kalian, ada salah seorang daripada kalian merasa syak dengan sesuatu ketika dalam solat. Nabi kata, falyataharrar, iza syakka ahadukum fi salatihi falyataharrar as-shawab. Maka dia kena cari betul-betul yang mana yang betulnya. 3 rakaat ke 4 ya? Berlaku kat Ana tadi. 3 ke 4. Kan nak cepat, pukul berapa tadi solat? 3 ke 4 rakaat. Nak solat isyak tadi. Kan? 3, 4. Tak boleh kekal dengan syak. Dia kena cari sesuatu yang boleh menjadikan zan. Dia tak boleh kekal ni. Jadi kalau cari fikir, tadi aku fikir balik, baca surah Qul ya kafirun, kedua Qul huwallah. Lepas tu dia tambah 1 rakaat ni. Tambah kot. Ni dah 4 ni. Dah 3 ni ke 4. Dah yakin kot. Mana masa kita fikir tu jumpa dah jadi zan kita bahawa 4. Dia tak syak lagi. Maka kita apa? Kita 4. Oleh kerana kita ada perasaan syak pada awalnya tadi, kita bina atas zon, maka kita tambah dengan sujud sahwi. Sujud sahwi tadi melengkapkan kekurangan pada syak awal tadi, atau pada kekeliruan kita pada awal. Tapi kalau kita sana, Allahu Akbar, 3 ke 4, aku nak cepat ni 3, kira 4 je lah. Dia tak ada nak ada. Kira 4 nak senang. Boleh tak sujud sahwi? Tak boleh. Kalau fikir 3, 4 tak jumpa syak tak ada yang mana lebih kuat, masa tu dia kena tambah 1 rakaat. Dia tak ada bina atas syak, dia kena bina atas zan. Mana kata dah zan, kita dah rasa ada qarinah yang banyak, rasanya memang dah 4 dah ni. Masa tu kita boleh solat macam cukup kan, mana bina atas 4, kita sujud sahwi untuk melengkapkannya. Tapi kalau kita syak 3 ke atau 4, betul tak ada perkara, masih kekal dalam syak, maka kita ambil yang paling kurang. Ambil 3. Walaupun tertambah 1, sujud sahwi itu untuk sebagai irghaman syaitan. Untuk syaitan dah lupakan kita. Sujud kepada Allah tadi menjadikan syaitan hina daripada Allah Subhanahu wa taala, atau dia
hina usaha. Dia nak halang kita kacau ibadat, jadi kita bertambah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Irghaman li syaitan. Jelas? Jadi itu beramal dengan zan. Benda yang tak jelas, benda yang yakin tak kisah confirm, kena amal dengan yakin. Kan? Benda yang jahil tak boleh beramal dengan jahil. Jahil murakab lagi tak boleh pakai. Bab yang tahu pengetahuan tak jelas ni ada 3 level. Okay? Syak tak boleh pakai. Zan boleh. Waham pun tak boleh pakai. Sebab asal dalam ibadah ni, syariat ni terbina di atas yakin. Cuma kalau iza ta'adzar yakin, tak mampu yakin, tak boleh kita tinggalkan 100%. Kita beramal dengan zan. Jelas? Jadi zan diamalkan dalam syariat, ada amalannya. Begitu bab qiyas. Bab qiyas, nak katakan wajib atau tidak sesuatu perkara dalam satu hukum itu, hukum ni tak sama dengan bila kita boleh qiyas dalam ibadah dan mafuru' ibadah dalam perkara tertentu, tidak bererti boleh melakukan bid'ah dalam amal ibadah. Aslu ibadah tak boleh. Dalil mana? Nabi kata, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku suruh kamu buat sesuatu, maka datangkan, buatlah ikut kemampuan kamu. Kita tahu, kita nak solat. Nabi dah suruh kita solat. Nabi suruh kita hadap kiblat. Allah suruh, Nabi suruh hadap arah kiblat. Tetapi kita tak mampu nak tentukan kadar kiblat mana. Tak mampu untuk sediakan pakaian bersih setengah tempat. Sedangkan kita masa dah kesuntukan masa dan tak ada pakaian lain. Masa tu fattakullah mastata'tum atau fa'tu minhu mastata'at. Fa'tu minhu mastata'tum, ikut apa yang kamu mampu. Jadi beramal dengan, antaranya beramal dengan zon. Kita tak tahu mana satu arah kiblat. Tak tahu baju dia bersih 100% ataupun tidak. Kan? Kalau yang tadi kotor pun boleh beramal dengannya. Kalau najis sekalipun, kalau dah tak ada ruang, apatah lagi beramal dengan zon. Jadi bab-bab begini tidak mengiyakan perlakuan bid'ah terhadap hukum syarak. Bukan Nabi tak suruh apa-apa, tiba-tiba buat sendiri. Tidak. Dia sebab tu hadis yang berkata istita'ah tadi, beramal dengan zon, ulama akan beristidlal bahawa adanya itulah kadar yang kita mampu. Kita beramal mengikut kemampuan lebih baik daripada kita tak beramal. Takkan dengan alasan kita tak mampu laksanakan perintah Allah, laksanakan tinggalkan terus. Saya tak tahulah hukumnya apa, lepas tu saya tak tahulah kiblat mana. Kenapa tak semayang? Tak tahu kiblat mana. Tanya budak-budak, kenapa tak semayang? Baju kotor. Ni ramai orang. Ramai budak-budak kita kan, dia main bola. Kenapa tak solat tadi? Baju kotor, Ustaz. Baju kotor. Apa baik kena baju kotor? Mana baju bersih? Ada kat situ. Malas. Malas nak pergi ambil. Malas tu. Kan? Atau dia kata, tak ada baju, ada ni je. Masa dah habis dah. Dan nak habis. Jadi saya tak solat. Tak. Kalau betul-betul memang tak mampu dah, tak jumpa semua sekali, pakailah. Kalau baju, okey, baju tu boleh cabut dan masih ada tutup pusat, buka baju walaupun solat tak pakai baju. Bukan kita galakkan solat tak pakai baju. Dan dalam keadaan dah tak ada pakaian, fattakullah mastata'tum. Dan kadang-kadang kita beramal berkat istita'ah. Beramal dengan zon sebahagian daripada al-istita'ah. Begitu juga bab kita belajar tarjih. Qaul yang rajih. Qaul yang rajih bukan yakin. Qaul rajih dia bukan lagi syak, tapi dia pergi pada zannur rajih. Zannur rajih atau ghalbatil zan. Di dalam syariat adanya zan. Malah kebanyakan zan itu diamalkan dalam syariat. Zan yang dilarang kat mana? Zan yang membawa kepada keburukan. Sangka buruk kat orang. Saya rasa dia ni memang benci dengan awak lah. Dia membenci. Zon yang membawa kepada perpecahan. Tetapi kalau zon bawa kemaslahatan, kan, nampak orang tu pegang pisau, duduk kat tepi jalan, ke tempat gelap, kan, kata kawan, jangan lalu situ. Jangan lalu. Bukan nak sangka buruk, tapi dia bawa pisau di tempat gelap, muka tengah merah macam tu. Zon itu bawa tak kebaikan? Beramal dengan zon tidak? Beramal, sebab dia bawa kemaslahatan. Jangan pula nak kata, mana boleh zon, pergi je. Tak pasal kena tikam dengan dia. Itu mana kadang-kadang mana tengok kepada
bab zan ni beramal dengan zan ada bab kemaslahatan dan sebagainya. Bab ini bab orang sangka buruk, melabelkan satu sama lain sebagainya. Ini zan yang bawa kepada keburukan. Betul Allah kata inna ba'da zanni ithmun, sesungguhnya sebahagian zan itu ada dosa. Okey. Kita baca sikit untuk matan seterusnya. Tak apa. Kat sini je. Usia nak baca lama sikit kat matan satu ni. Sebab dia berkaitan banyak isu-isu yang berlegar semasa. Setiap kali ada je isu-isu semasa yang berkaitan dengan. Soalan. Terima kasih. Anda minta screenshot. Ada. Okey. Nak baca ke? Anda tak baca lagi? Boleh kita baca untuk orang dengar? Boleh? Kita ambil masa, tak apa dah. Kita kena, InsyaAllah. Yang penting kita habis dah matan ni. Minggu depan kita masuk matan baru. Kalau dah 3 minggu, 3 kali, 4 kali dah kita kat matan yang sama. Okey. Okey, ada satu status dibuat oleh salah seorang ni. Dia tulis kata, keserabutan mehnah khalqul Quran merupakan episod pedih dan punca trauma yang amat dahsyat bagi ahli sunnah wal jamaah, khususnya Hanabilah yang merupakan satu puak serpihan daripada ahli hadis. Semoga Allah burukkan lidah dia. Serpihan daripada ahli hadis. Hanabilah serpihan daripada ahli hadis. Dia tak tahu Hanabilah yang masukkan sini kerana Imam Ahmad Hanbal yang menghadapi masalah tersebut. Zaman tu yang bangun adalah hanyalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kerana masa tu zaman Imam Syafi'i dah meninggal, zaman tu zaman imam-imam sebelum dah meninggal. Ketika Mu'tazilah menguasai dunia Islam ketika itu, ulama-ulama lain yang dipaksa dengan mereka dah terpaksa akur. Dan tinggal Imam Ahmad. Imam kata kalau aku pun diam macam kamu, habislah. Imam Ahmad bangun. Di masa tu ahli sunnah wal jamaah dinisbahkan, kaul ahli sunnah dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal bukan istilah fiqhi Syafi'i Maliki, Abu Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan juga Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dengan Hanbaliyah. Bukan masalah fiqh. Hanabilah yang dibuka sini adalah mewakili ahli sunnah wal jamaah ketika itu. Kerana Imam Ahmad Hanbal ketika itu yang bangun lawan. Satu kesilapan ahli kalam sejak dulu lagi. Kita nak cerita kesilapan, kita tak kata kejahilan, walaupun itu sebahagian daripada kejahilan. Mereka menjadikan Hanabilah di sini kepada masalah akidah yang dimasukkan Hanabilah menjadikan sebagai taksim fiqhi atau taksim mazhab, perbahagian mazhab. Ini masalah lah kalau faham macam tu. Sebab tu mereka terpaksa kata Hanabilah ada dua. Satu fudala Hanabilah yang fadil, yang mulia. Satu lagi adalah Hanabilah yang mujassimah, Ini kejahilan dan kebodohan. Walaupun ianya dimulakan oleh seorang imam. Pernah sebut tentang fudala. Cuma khilaf ada maksud imam tu apa? Imam Subki cerita tentang fudala Hanabilah. Kita tahu bahawa beliau ada masalah besar dengan Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam bab urudud dan sebagainya. Anak murid Syekh Islam itu bangun lawan pada Subki. Ada kisah-kisah berkaitan dengan sezaman. Tetapi kita tak cerita bab pergaduhan mereka, cerita bab ilmiah. Jadi kenapa dikatakan fudala Hanabilah? Sebab bila ada orang Hambali, mereka jumpa sebagian ulama Hanabilah yang mentakwilkan sifat atau menerima ulumul kalam. Itulah yang dikatakan sebagai fudala Hanabilah. Sedangkan istilah itu tak pernah wujud sebelumnya. Imam Ahmad bin Hanbal ikrar Allah istiwa di atas arash. Apa kata ahli kalam? Apa kata Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan sebagainya? Tak sama. Malah mengkategorikan ahli sunnah wal jamaah terhad kepada 3 kelompok seperti kata Imam Subki. Bila kata ahli sunnah wal jamaah adalah Al-Asy'ariyah, Maturidiyah dan Hanabilah, satu taksim yang tak tepat. Sebab apa? Istilah ahli sunnah wal jamaah telah wujud sebelum adanya Asy'ariyah dan Maturidiyah dan sebelum ada Imam Ahmad bin Hanbal. Ibn Sirin
lahir pada tahun 32 Hijriah, Ibn Sirin. Zaman awal Islam, tabi'in yang paling antara tabi'in, kibar tabi'in. Apa kata Ibn Sirin? Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Tak, zaman dulu kami tak nak, sahabat-sahabat tak ada cerita antara isnad antara satu mereka. Tak tahu, tak payah tanya sanad ni kau dapat hadis daripada siapa sebagai. Sebab apa? Sebab tak ada orang menipu, tak ada berlaku masalah apa-apa. Falamma waqa'atil fitnah, bila berlakunya fitnah, iaitu fitnah dimaksudkan khilaf lah, sama ada pembunuhan Sayyidina Uthman, atau adanya perang Siffin, atau perang Jamal, mana dah berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Qalu sammu lana rijalakum. Mereka mula berkata, sebutkan nama dari mana kamu ambil hadis tersebut. Fayunzar ila ahli sunnah fayukhadhu hadithahum. Maka mereka lihat pada ahli sunnah, maka diambil hadis mereka. Wa yunzar ila ahli bid'ah falam yukhadh hadithahum. Tengok pada ahli bid'ah, maka mereka tidak ambil hadis dari mereka. Ni kalam siapa? Ibn Sirin. Pada zaman mana? Zaman tabi'in. Tabi'in mana? Kibar tabi'in. Dan menukilkan cerita tentang sahabah. Istilah ini, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dah dipakai pada zaman tu. Kenapa nak dilimitkan Ahlus Sunnah kepada golongan datang kemudian? Anda tidak menolak bahawa kita boleh kata Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, termasuk Asy'ariyah dan Maturidiyah dan sebagainya. Tidak menolak perkara demikian. Tetapi kita nakkan ta'rif yang lebih sempurna. Kalimah, istilah dan athar Ibn Sirin dah diriwayatkan secara mutawatir oleh masyarakat pada Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan muhaddisin pada sebelumnya. Ibn Sirin yang merupakan kibar tabi'in dah pakai, kenapa tak merujuk pada istilah? Secara istilah dah dipakai sebelumnya. Kenapa tak tahrir maksud ahli sunnah pada qaul Ibn Sirin? Kenapa pergi ambil qaul yang kemudian, yang sangat jauh kurang kemudian? Ini satu kesilapan dalam manhaj mentahrirkan satu istilah. Orang kata istilah Ahlussunnah wal Jamaah tak wujud dalam hadis, betul lah. Hadis sebut ada warid as-sunnah, warid pada kalimah al-jamaah, warid pada istilah-istilah tertentu. Tetapi istilah Ahlussunnah wal Jamaah dah dipakai sejak pada zaman yang awal. Jadi perlu rujuk. Kita tengok zaman Ibn Sirin ada atau tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Takkan tak ada? Ada. Dan siapa yang Ibn Sirin maksudkan? Ketika itu ada tak ahli bid'ah? Siapa yang Ibn Sirin maksudkan? Itu baru takrif yang betul. Kena ambil pada rentetan. Mana boleh takrif satu istilah yang mutaqaddim dengan orang yang mutaakhir. Di mana sebelum datangnya mazhab-mazhab, sebelum datang Abu Hasan al-Asy'ari, Musul al-Maturidi, sebelum datang Imam Ahmad, siapa ahli sunnah wal jamaah? Perlu takrif bab mustalah. Betul, mustalah khas. Kita kena, sebab tu dah kita kena tahu bahawa maksud istilah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipakai oleh ulama Islam merujuk kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asli, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jamaah yang berada bersama dengan masyarakat umum Islam, bukan golongan yang mewujudkan suatu perkara yang baru. Jelas. Betul, tak boleh nak gunakan istilah. Syarah panjang, tak baca habis lagi. Tapi ini satu, semoga Allah burukkan lisan orang yang berkata demikian. Nak minta maaf lah. Dia kata, apa tu? Serpihan Hanabilah yang merupakan satu puak serpihan daripada Ahlul Hadis. Ini suatu kejahilan dalam memahami maksud kalimah Hanabilah yang wujud pada sebahagian daripada kitab-kitab akidah. Masa tu semua mazhab Ahlussunnah akan nisbahkan diri mereka pada Ahmad bin Hanbal pada zaman tu. Sebab dia panggil sebagai Hanabilah, bukan hanya pengikut Ahmad bin Hanbal. Cuma dari segi ta'athur fiqhi, memanglah tiap-tiap mazhab tu akan ada pengaruhnya. Imam Ahmad oleh kerana dah jadi tokoh masa tu, jarang ulama Hanbali, ulama Hanabilah yang mengambil akidah selain akidah salafus salih. Selain akidah yang buat Imam Ahmad ketika itu, jarang. Ada sedikit, tapi
sangat-sangat jarang. Berbeza dengan mazhab yang lain. Mazhab yang lain. Kenapa? Sebab pengaruh penyebaran fiqh itu dipisahkan daripada akidah. Fiqh. Contoh dalam mazhab sebab Hanafiyah tersebar di Kufah dan sebagainya. Di sana banyak golongan Mu'tazilah sejak zaman tu lagi. Zaman Qadariyah, Mu'tazilah, Ahli Kalam yang ramai. Jadi ada di kalangan orang yang menerima pengikut yang menerima fiqh Imam Abu Hanifah, tetapi mereka Mu'tazilah secara akidah, menolak sifat, menafikan dan sebagainya. Jadi di kalangan Hanafiyah ramai, bukan ramai, ada banyak tapi bukan majoriti. Ada di kalangan mereka yang Mu'tazilah. Nak cari di kalangan Hanbaliyah sendiri, ada di kalangan mereka yang tak ikut Imam Ahmad dalam semua bab. Ibn Jauzi takwilkan sebagian sifat, malah cenderung kepada qaul pada takwil, walaupun beliau ulama hebat dalam Hanabilah. Sebab tu nak kata fudala Hanabilah sebagai ini satu perbahagian yang tak jelas, sebab mereka bukan kita nak kata Imam Ibn Jauzi ikut Hanabilah ke tidak, ikut Imam Hanbal tidak, tu yang betul. Beliau walaupun beliau Hanabilah dalam bab fiqh, tapi bab akidah beliau tak ikut Imam Ahmad. Kan jelas, senang, mudah. Kenapa nak jadikan Hanabilah pecah dua? Kalau macam tu pecahkanlah. Abu Hanafiyah ada dua. Satu fudala Hanafiyah, sebab apa? Dia Hanafiyah sebab Maturidi. Yang lain yang mana? Mu'tazilah. Sebab dia Mu'tazilah, dia bukan sebab dia ada Hanafiyah yang Mu'tazilah. Ramai, bukan sikit. Ada ulama Hanafiyah yang memang Mu'tazilah. Tapi bab ni bukan kita nak bab ni kita tak cerita kat orang awam. Dia ada isu-isu yang berlaku, yang dah pun ulama dah tahu dah macam mana cara nak selesaikan. Di kalangan Syafi'iyah ada yang ikut Imam Hanbal dalam akidah dan ikut salafus salih. Ada yang Asy'ariyah. Dan ada yang tak ikut Asy'ariyah, tak ikut Imam Abu Hanifah, malah ikut Mu'tazilah. Walaupun sedikit. Walaupun ramai yang Asy'ariyah, yang kemudian mutaakhirin. Tak boleh nak taksimkan begitu. Taksim pembahagian yang tidak sesuai dengan waqi', tidak sesuai, malah tidak mundabit, yang celaru. Kenapa Hanabilah nak bahagikan fudala dengan Mujassimah? Habis tak ada ke Mujassimah di kalangan Asy'ariyah, di kalangan Syafi'iyah? Tak ada ke Mujassimah, kalau kata ada Mujassimah lah, di kalangan Hanafiyah dan sebagainya, kalau wujud. Nak tak nak, ini semua pembahagian nak lepaskan diri je. Tak nak kata nak juga tuduh akidah mengisbatkan sifat, akidah isbatkan Allah tu di atas arasy dan sebagainya, istiwa dan arasy sebagai mujassimah tajsim. Tak lain tak bukan satu pembahagian yang salah. Kalau kata niat jahat, kita tak boleh nak hukumkan hati seseorang. Tapi satu taksim untuk selamatkan mazhab sendiri. Lagi mazhab apa lagi kan? Malikiyah. Malikiyah yang pada satu ketika dahulu mengharamkan atau mendoakan laknat kepada Asy'ariyah. Takkan sampai tahap macam tu kita kata Hanafiyah, Malikiyah bukan ahli sunnah wal jamaah. Malikiyah kemudian mutaqaddimin bukan ahli sunnah, yang mutaakhirin ahli sunnah. Tak boleh. Anti ahli sunnah ni tak boleh. Sebab tu minta maaf lah, ada setengah pada negeri yang hadkan ahli sunnah hanya sekian-sekian. Macam mana kalau dibukakan kitab-kitab salafus salih sebelum wujudnya ilmu kalam? Lebih baik semua sekali, wala kita bab akidah, pergi balik semua pada Al-Quran, pada sunnah dan pada zaman salafus salih yang ada istilah tersebut. Okey, bab itu ijma', terima. Okey, bab yang kemudian, masalah kemudian, tengok sesuai atau tidak dengan yang lama. Berlawanan atau tidak, ada satu perkara ijtihadiyah yang baru atau perkara bertentangan. Sekiranya perkara ijtihadiyah, kita bertolak ansur antara satu sama lain. Kalau perkara yang melawan ijma' yang dah ada, kita kena pertahankan apa yang dah ada dalam agama Islam secara ijma'. Kan mudah begitu. Kita baca lagi, ya. 80 punya pasalnya. Datang hantar tengah-tengah kalian ni. Ya.
Allah alam. Ana ada dengar tentang Fudalah Hanabilah kat grup WhatsApp, tapi tak tahu yang ada status khas macam ni. Okey, penderitaan 20 tahun dihina, dibuli dan diseksa oleh aparatus kerajaan pro-Mu'tazilah membentuk minda vindiktif dan penuh curiga dari sisi mangsa. Amboi. Ana agak jahil lah, senang. Tak belajar. Duduk dalam kalangan salafiyah, ramai yang duduk salafiyah, tapi dia baca buku bukan daripada ulama salafi. Dia pergi sibuk baca buku syubhat. Lepas tu dia tak mampu rad, dia ubah pendirian. Dia tak bertanya kepada orang yang tahu dan pandangan. Kalau nak duduk dalam di kalangan ulama ahli sunnah salafiyah, ambillah ilmu daripada ulama sunnah salafiyah. Bukan ambil ilmu daripada orang luar, atau ambil ilmu di kalangan tokoh yang pernah berada sama salafiyah kemudian buat masalah. Contoh, kita jumpa tokoh di Arab Saudi, ada bukan tak ada. Nama Hatim Al-Auni, letak nama dia Al-Sharif, Dr. Hatim Al-Auni. Pernah duduk bersama salafiyah, Syarah Muqurrah. Tapi buat hal yang banyak, ulama urad begitu banyak. Ada di kalangan anak muda yang nak pergi belajar, baru nak belajar salafiyah, belum tahu tentang usul, belum tahu tentang semua perkara, pergi ambil ilmu, tidak belajar usul fiqh daripada tokoh-tokoh imam salafiyah, tak baca buku Syekh Ibn Utsaimin dan sebagainya, tokoh cerita moden ni. Ulama awal memang ada dah, dari ulama-ulama moden, sebab dia rujuk pada ulama moden. Kita ambil ulama seumpamanya yang memang disepakatkan keilmuannya. Ulama-ulama sunnah tak nak terima, pergi cari seorang yang buat kononnya nak cari keadilan. Nak adil apa? Nak cari kritikan terhadap salah. Oh, last kali tersangkut, last kali ada yang kata, oh, adanya bid'ah hasanah. Bawa tentang dalil apa? Oh, dalil-dalil yang berkaitan dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan kita kata furu' tadi, macam anak syarah tadi. Ataupun berkaitan dengan perkara yang hadis mauquf yang lahu hukmur rafa'. Yang dah ada jawapan pun di kalangan ulama salaf. Kalaulah mereka belajar betul, mereka takkan terpengaruh dengan fikrah-fikrah yang dibawa oleh Hatim Al-Auni. Anda tak nak sebut. Jarang, ni first time anda sebut. Ni, walaupun dalam grup tadi anda dah tersebut dah kat grup, dalam grup WhatsApp tu, dah sebut. Ini tokoh-tokoh yang merosakkan nama salafiyah pada zaman moden. Sebab apa? Kerjanya, kononnya, salafiyah ni dah hukumkan orang, jadi dia nak adil, pergi pertahankan kelompok-kelompok yang dikatakan ahli bid'ah dengan alasan begini begitu, nak berlaku adil, rujuk balik, tengok balik, kemudian pisahkan. Salafiyah sekarang bukan salafiyah mutaakhirin atau salafiyah mu'asirah, tak sama dengan salafiyah dulu. Tunjukkan mana bezanya. Kalau tak sama, yang tak sama jangan ambil. Kalau betul-betul salah, yang tak sama yang ambil. Tapi bukan dengan mempertahankan perkara bid'ah dan bawa usul baru, boleh buat perkara bid'ah dalam ibadah. Atau pergi kritik. Dia kata, salafiyah mu'asarah. Tiba-tiba pergi kritik Nuh Al-Karmani. Kritik sampai pada Muawiyah. Ini semua fikrah Hatim Al-Auni. Asalnya dulu cerita tentang salafiyah mu'asarahnya begini, kritik mula pada zaman yang moden, dia cerita tentang hayat kibar ulama dah terangkan begini, dia kata hayat kibar ulama bukanlah nas, ini hanyalah ulama yang siapa pun boleh dilantik jadi hayat kibar ulama. Kritik sampai pada tahap pergi kepada mula-mula kata Syekh Muhammad Wahab pun tidak begitu. Lah kritik Muhammad Wahab, asas negara ini bukan begini. Lah pergi sampai pada kritik Muawiyah radhiyallahu an. Siapakah Muawiyah? Dia bukan penulis wahyu. Kalau sabit sekalipun tak ada kelebihan apa-apa, ada orang lain lagi yang tulis wahyu. Ni fikrah mana? Dia tidak lagi mewakili qaul ahli sunnah. Wahai pelajar-pelajar sunnah, jangan ambil ilmu dari orang begini yang bawa masalah dalam dakwah sunnah sendiri, dakwah salafiyah. Dan cukup anak-anak muda kita ramai di kalangan ustaz dah mula bawa kaul dia, nukil sana sini, dahlah tak belajar betul-betul, kemudian pergi nukil daripada orang-orang yang memang buat masalah di tanah Arab. Sama juga salafiyah tempat kita ambil orang-orang yang beragama manhaj salah yang betul, bukan orang sentiasa kritik, duduk kononnya bersama jadi ahli hadis, kononnya jadi ahli sunnah wal jamaah, kemudian duduk kritik dalaman secara dalaman. Tak betulkan secara dalaman, bincang secara personal, bukan pergi timbulkan syubhah kat luar sampai orang jadi keliru. Manusia tak sempurna. Keilmuan siapa pun
Tidak ada sempurna. Tapi perlu kepada kita saling bantu-membantu dalam memahamkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok pada syaitan ni banyaklah anak tak betul-betul pergi kat syekh ni mewakili. Orang nampak datang daripada Mekah. Dulu zaman Syekh Maliki, tu ulama Mekah. Sekarang ni Hatim Auni yang mewakili, kononnya mewakili Mekah. Sedangkan dia mewakili banyak kaum sufi, menjadi suara kepada kaum sufi akhirnya. Wallahu alam. Marah pula anak ni. Okey. Lagi pun sisi ekstremis ini dapat dilihat pada karya-karya Harb bin Ismail Kirmani, salah seorang murid Ahmad bin Hanbal. Jika sebelum ini kita menyentuh tentang pendapat-pendapat Harb yang batil lagi kadzib dalam kitabnya Ijma' Salaf fil I'tiqad. Allah musta'an. Ini semua ini memang nukil pada Hatim semua ni. Hari ini kita akan kupas sedikit sebuah lagi karya beliau berjudul As-Sunnah. Kusan dekat ini, ni ana rasa dia tiru 100% daripada Hatim Al-Auni. Ini bukan fikrah dia ni. Kupasan ringkas ini membuka mata rakan-rakan yang terlalu obses dan hanyut dengan terma salaf hingga ke tahap mabuk, kepayang dan hilang akal. Kamu yang jahil, wahai si fulan. Betul, anda bukan cerita anda. Jangan bawa kejahilan anda anggap orang obses dan jahil. Kalau tak nak pegang pada term salaf, anda nak pergi kepada khalaf, nak pergi pada ahli bid'ah, silakan. Kenapa anda nak mewakili salaf? Entam. Kupasan ringkas ini membuka mata rakan-rakan kita. Kita lihat bagaimana seorang yang hidup zaman kurun terpilih boleh tergelincir begitu teruk yang membuat kita tersentak ke belakang dan berkata orang seperti Harb Al-Kirmani tak boleh dijadikan ikutan walaupun dia hidup di zaman salafus salih. Ini satu kaedah, satu benda jahil bawa lagi. Kita dah kata salaf maksum tak maksum? Tidak maksum. Ijma' mereka yang maksum, mereka tak akan maksum. Sebab tu qaul kalau wujud kesalahan salafus salih, kalau wujud betul sabit, kalau sabit kesalahan, kita memberikan keuzuran dan tutup aib mereka atau kita bongkarkan dan perbodohkan mereka? Wahai si jahil, pergi kaul salaf. Kalau salah betul, ada kaul salaf. Kalau kita kaji akidah, ada di kalangan tiap-tiap imam itu ada kesilapan tertentu, perkara kecil. Kalau wujud, anda kena tutup kesalahan ulama salafus salih. Kerana yang kita pegang adalah ijma' mereka. Secara personal, sahabat pun ada yang salah. Hatta ada masalah akidah. Tapi mereka tidak berterusan di atas perkara tersebut. Sebab tu kita adanya masalah yang kita kata masalah khilaf di kalangan mereka. Perkara itu kalau dia katakan sebagai furu', silakan. Yang pergi buka buku-buku salafus salih, kalau betul sabit salah, kalau sabit salah sekalipun, perlu beradab dengan ulama-ulama salafus salih, kerana mereka bukan ahli bid'ah, mereka bukan Jaham bin Safwan, mereka bukan ahli bid'ah yang membawa bendera bid'ah. Mereka membawa bendera sunnah. Kalau mereka tersalah dalam masalah-masalah tertentu, kita lah yang perlu berikan keuzuran kalau wujud. Dan kitab yang diterima umum oleh ulama salafus salih, ulama salaf, memujinya, tiba-tiba datang kamu, wahai sejahil, mengkritik dengan ayat-ayat yang begitu, kurang ajar dengan salafus salih. Minta maaf, Anda tak pernah sampai begini, tapi Allah musta'an. Harb Al-Kirmani menghukum pelaku sebahagian dosa besar sebagai kafir, termasuk dosa minum arak. Ini semua salah faham. Kena baca ayat penuh. Okey, link kita baca luar kelas lah. Yang penting nak jadi panas pula. Okey. Tapi kata sahabat dia jawab dah. Alhamdulillah. Salah faham Arak, okeylah. Nak tinggal kat situ. Sambung tentang arak tu, tengok artikel Wawasan lah. InsyaAllah. Tapi kalau berlaku di kalangan salafus salih salah, kalau berlaku kesalahan, apa yang perlu kita buat?
Doakan keampunan untuk mereka. Sebutkan kaul yang rajih menurut pandangan ulama, dan betulkan begini. Itu tandanya adanya hiqid, adanya perasaan dengki dan benci kepada mereka. Kenapa? Sebab kita as-sunnah bantai kamu ke? Kita as-sunnah Harb al-Kirmani memijak ahli bid'ah sampai lenyek sampai habis. Ya, betul. Sebab kita as-sunnah yang begitu isinya padat, dicari kesalahan kalau ada, dan tak ada confirm tak sabit. Kalau sabit sekalipun kita tidak ada siapa yang kita dirujukan sebelum Imam Harb al-Kirmani. Kesalahan beliau perlu dirujuk. Salah, kita boleh tahu kat mana salah. Tiap-tiap selain daripada kitabullah, sunnah Rasulullah, pasti ada kesilapan. Pasti ada kesilapan. Itu yang kita pegang selain Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk Sahih Bukhari. Maksum kerana ulama kaji semua. Dan perkara yang silap ataupun silap bukan pada mentashihkan, tapi pada memasukkan suatu perkara yang tidak sesuai dengan syarat yang beliau letakkan, ataupun ada kurang syarat, tetap sahih sebagainya, atau dalam penyusunan tertentu, atau dalam tabwib tertentu menurut pandangan beliau, itu pasti ada. Pasti ada, kerana bukan Al-Quran juga bukan hadis. Selain Al-Quran Sunnah tidak ada yang maksum. Tapi ijma' salafus salih itu maksum, kerana ijma' mereka mundabit. Zaman sekarang kita susah nak fikir satu perkara ijma', susah nak tentukan masalah baru yang kita kata ijma', sebab manusia kita terlalu luas. Zaman mereka ijma' itu mundabit, lebih mudah untuk diketahui, kerana umat Islam tak besar dan agama berasal dari situ. Sebab ijma' salafus salih mundabit. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai sini insyaAllah. Ada soalan lagi ke? Tapi soalan yang cool-cool sikit lah. Minta sana buat anda panas. Allah musta'an. Taklid itu dalam zona. Taklid? Mazhab itu dalam zona ni maksudnya. Ya, bukan kalau ahli taklid mereka tak tengok dalil. Ahli taklid, Kalau kita taklid bukan secara betul, maksudnya melalui dalil dalam mazhab yang digunakan. Maksudnya kita dalam semua kita bermula dengan taklid. Kerana syarak mewajibkan kita beramal dengan syarak, dan kita takkan mampu terus langsung tengok pada dalil syarak. Sebab itu syarak membenarkan taklid. Tetapi bukan kita statik pada kadar taklid 100% sampai akhir hayat. Tidak. Dari semasa ke semasa kita perlu angkat kejahilan dari diri kita. Paling kurang tahu imam ambil dalil dari mana, supaya ibadah kita daripada tahap Islam pergi pada tahap iman, kemudian tahap ihsan. Iman beramal dengan ilmu. Kita bukan beramal ikut sahaja. Kita amal dengan ilmu. Angkat kejahilan satu demi satu. Bermula dengan satu lafaz, faham makna bacaan-bacaan kita baca, tahu hukum hakam, tahu dalil. Jadi selama ni kita Allahu Akbar sebab ikut cikgu kita ingat cikgu kita, last sekali kita Allahu Akbar tengok pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Jadi kita belajar pada dalil, tak ikut pada dalil, tak semestinya kita nak jadi mujtahid. Tidak. Kita nak tahu sumber pengambilan agama. Tapi sampai pada masa orang belajar detail, dia akan jumpa pengambilan hukum, kemudian mereka akan mampu buat perbandingan. Kat situ adanya fiqh muqaranah. Fiqh muqaranah itu pun antara qaul ulama, antara dalil. Tidak bererti kita menafikan fiqh mazhab kalau yang menerima fiqh muqaranah. Tapi sebagai orang awam, dia bermula dengan taklid. Sama ada taklid 4 mazhab yang dah sabit, ataupun taklid kaul imam tertentu seperti yang dibuat oleh orang tertentu kerana mereka mempercayai imam itu dah membuat tarjih antara kaul tersebut. Walaupun yang pegang tarjih atau pegang 4 mazhab semuanya taklid. Semuanya muqallid, sebab anda tidak faham dalil secara langsung daripada syarak dan tak tahu ma'akhas dan juga sumber-sumber pengambilan hukum dan istidlal. Nak tak nak, kita memang taklid. Sebab tu ada orang yang kata taklid mesti bermula dengan 4 mazhab supaya kurangkan mazhab yang awal ni. Awal-awal tersebut mula-mula dengan taklid. Anda setuju secara itu sebagai salah satu daripada metodologi, tapi tidak menjadikan itu sebagai benda yang wajib sehingga menafikan orang yang mengambil alim selain pada 4 mazhab. Selagi alim itu dipercayai dan mempunyai keilmuan yang
yang kuat, dan mereka kebanyakan kita buat mazhab, mereka ada ikhtiarat. Ikhtiarat artinya kita tetap bermazhab Syafi'i tapi bab tertentu oleh kerana alim tu dah kaji, dia dah bagi ikhtiar, dia pilihan dia setelah buat tarjih, kita terima ikhtiarat daripada ulama-ulama tertentu. Jadi sebenarnya tidak bertambah, tidak mengubah mazhab pun. Masih kekal dengan mazhab. Cuma dalam masalah tertentu yang memang kena pada taklid, yang kita kalau kita ambil jadi keliru. Bab ni kena belajar lah, kena belajar. Kita macam mana pun ya fiqh mazhab, fiqh yang kukuh, fiqh yang ikut kepada dia juga, kalau berkenaan dalil juga perkara yang membuka ruang kepada kita setelah kita tahu mazhab. Secara umumnya semua masyarakat kita dah belajar dengan fiqh mazhab, ikut apa yang kita buat dari guru-guru kita. Kemudian datang fiqh muqarran untuk bagi pencerahan, itu satu perkara yang baik. Satu perkara yang baik, boleh membuka mata kita. Tapi jangan sampai menafikan mazhab, menafikan apa yang ada pada kita fiqh dalam mazhab yang 4. Okey, nak jumpa dah. Oh, panjang. Anda baca ni semua hatim punya. Ni semua anda dah tengok dah video. Betul kan? Betul lah. Ni dah hatim awal ni. Betul lah. Jadi betul lah. Memang copy paste. Anda copy paste tapi mulut lancangnya, subhanallah. Semoga Allah ampunkan kita semua. Barakallahu fiik. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.